Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Chess. Okey, video kali ini kita akan perbincangkan soalan nombor 6 bagi trial SPP 2019. Okey, jom kita teruskan. Okey, untuk soalan 6A, write a compound statement by combining the two statement given below using the word or and to form a true statement. So, highlight pertama kat sini, teacher nak you all tengok, kita nak gabungkan okey, compound statement ni dengan menggunakan or ataupun and supaya menjadi true statement. Ini yang penting. So, katakan teacher andaikan ini statement yang pertama. Okey, ini statement yang kedua. Okey, statement pertama dengan yang kedua, kita kena guna or ataupun and supaya hasil dia mesti jadi true. Okay. So, untuk membuat compound statement ni, operation or dengan and ni, kita kena tentukan dulu setiap statement satu ataupun dua tu adalah true or false. Itu cara dia. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, diberi ini simbol elemen. Okay, ini adalah simbol elemen. Okay, yang ini pula simbol subset. Okay, so kalau simbol elemen, teacher dapat lihat dekat sini. Dia bagi set 5 adalah elemen bagi set 57. Sepatutnya ini kena jadi 5 dalam bracket. Baru betul. Elemen bagi set 57. Biasa kita nyatakan unsur dalam bentuk bracket lah. Untuk set baru kita guna tanda set iaitu curly bracket tu. Okay, so yang pertama dah jadi false. Cara penggunaan tulisan cara penggunaan notation bagi set 5 itu tidak tepat. Okey, sepatutnya dia dalam bracket je lah. Okey, untuk yang kedua, set 57 adalah subset bagi set 5, 7, 9, 11. Ya, betul. This is true. Okey, so sekarang kita dah dapat kena pasti. Jika kita buat false or true, iaitu 1 dengan 2, hasilnya akan dapat true. Betul? Okey. Jika kita ada false dengan gabungan operasinya and dengan true, dia akan jadi false. So, you jelas sekarang macam mana pilihan jawapan kita. Of course lah, kita kena ambil yang ini. Okey. So, kita kena ambil yang inilah. Yang ni kita tak boleh ambil. Okey. So, sekarang jawapan untuk soalan 6A adalah, okay, salin je balik apa yang diberi. Dan kita gunakan kita punya operation tu. So, jawapannya or lah. Okay. Okay, so jelas ya untuk soalan pertama. Okay, next soalan kedua. Okay, complete the premise 2 in the following argument. Okay, kita kena lengkapkan premise 2. Okay, so you all dah belajar pun mathematical reasoning ni. Okay, untuk pengetahuan you all, argument kita ada 3. Okay, argument 1, argument 2, argument 3. Adakah you all masih ingat apa yang telah you all belajar sebelum ni? Okay, argument 1 pula jika kita ada premise 1, premise 2 dan conclusion. Okay. So, untuk argument nombor 1, premise 1 dia adalah all A is B. Okay. And then, okay, sekejap. Cepatkan sikit. Okay, all A is B. Premise 2 ialah C is A. Dan conclusion dia C is B. Tu untuk yang pertama. Okay, so untuk argument 2 dengan 3, premise 1 dia semua sama. If P, then Q. Yang membezakannya adalah pada premise 2, iaitu yang ini dia ambil P, true, and then conclusion dia Q, true. Maka untuk yang argument nombor 3, dia sebaliknya daripada yang kita ada untuk argument nombor 2. Yang ini dia ambil Q dulu. Okay, yang ni dia ambil Q dulu. Tadi ambil P kan untuk premise 2. Untuk argument nombor 3, Q dulu. And then dia not true.
Okay, jika ini Q true, dia jadi P not true. Dia sebaliknya daripada argument nombor 2 untuk argument nombor 3. Jelas ya? Okay, so sekarang teacher nak tanya. Jika you tengok dekat sini, kita ada premise 1 dengan conclusion. Okay, so of course lah ini bukan argument nombor 1. Bukan sebab kita tak ada all, kita ada if dengan then. So bila kita ada if dengan then, teacher nak you kena pastikan. Okay, yang ni yang mula-mula P. Yang ini yang kedua Q. Okay, so ini 1, ini 2, ini jadi 2, ini jadi 1. Sebab dia menggunakan huruf yang sama dengan apa yang kita ada dalam formula, teacher takut awak pening. Jadi teacher anggap you all faham. Sekarang teacher nak cuba sampaikan yang ni nombor 1 kita dan yang then ni adalah nombor 2 kita. So kalau you tengok sini, conclusion ni siapa ni? Conclusion kita adalah nombor 1. Maka kita kena tengok ini adalah argument nombor 3. Sebab yang 1 tu yang duduk dekat conclusion. Okay. So ada satu lagi, kalau you all tengok, ini adalah greater than. Okay, kejap. Ini adalah greater than. Okay, dia jadi less than. Ini pun sama juga memberi maksud not. Kerana tak semestinya kena ada perkataan not. Dia greater than, dia boleh jadi less than. Okay. Less than dia boleh jadi greater than. Dan seterusnya lah, mana-mana maksud yang asal, dia vice versa, sebaliknya. Okay. So, terang dan nyata lah. Maksudnya kita kena ambil yang kat sini nombor 2. Betul? And then 2 kena jadikan dia not true. So, sekarang kita dah boleh tulis jawapan kita. Okay, nombor 2 kita apa? Nombor 2 kita adalah okay, P minus. Okay, kalau kita tengok lagi, sekarang dekat yang nombor 1 dia ada P dengan Q. Okay, tapi the conclusion dia jadi Q tu bertukar menjadi 5. Okay, kejap saya tunjuk. Q ni bertukar jadi 5. Maka dekat sini pun kita kena guna Q itu adalah 5. M tidak ada perubahan lah sebab di nombor 1 tu tak ada menyebabkan M. So jangan pakai saling juga, kena tengok juga apa yang berlaku pada conclusion tu. So jadilah P tolak M. Okey, jika dia lebih besar, ini jadi lebih kecil lah, sebaliknya. Oh sorry, bukan Q lah kan, kena ganti dengan 5 tolak M. Itu sepatutnya jawapan yang you all kena tulis. Okey, and then untuk yang soalan ketiga, C. Okey, jom kita tengok. Ini kita kena buat induction. Okey, biasalah induction ni bermaksud dia bagi beberapa kes yang kecil, kita kena buat satu general conclusion. General conclusion. So macam mana nak buat general conclusion? Biasanya kita tengok siapa yang sama. Okey, kalau teacher tengok sini 3 sama. Tolak 1 sama. Yang dalam bracket tu berubah. Okey, so kita nampak kat sini 3 sama, dalam bracket berubah-ubah. Dah berubah, biasanya kita letak N tolak 1. So kita dah dapat dah dia punya general conclusion ni. Tapi kita kena buat something lah supaya kita punya N dia wajib, dia punya pattern dia mesti plus 1. Okey, pattern dia mesti plus 1. Okey, cuba kita tengok. Okay, daripada 1, 4, 9, 16. Adakah pattern ini plus 1 plus 1? Tidak. No kan? Maka kita tak boleh ambil N kita 1, 4, 9, 16 macam ni. Okay, ini terang dan nyata tak boleh. Kerana dalam induction, dia mesti wajib plus 1 dia punya pattern dia. Jadi, apa yang kita kena buat, kita kena adjust sikit apa yang kita ada sekarang. Okay, contoh kalau teacher nampak, ini adalah bersamaan dengan 1 kuasa 2. Ini bersamaan dengan 2 kuasa 2. Ini bersamaan dengan 3 kuasa 2. Ini bersamaan dengan 4 kuasa 2. And then, di mana setiap 1 dengan 2 ini adalah plus 1. 2, 3 plus 1.
3, 4 plus 1. Jadi you all faham tak maksud teacher? Bila kita nak buat general conclusion, kita kena ingat kita punya pattern bagi sekuen yang ada tu wajib plus 1. Dia bermula dengan nombor berapa tak kisah. You nak start 1 ke 0 ke 10 ke berapa tak kisah. Dia mesti plus 1. Jadi ingatlah kalau ada nombor 1, 4, 9, 16 ni biasanya idea dia adalah nombor perfect square. Okay, sudah dapat idea? Sepatut kita kena buat sini n kuasa 2 baru betul. Di mana n kita bolehlah buat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. So ini baru betul. So jadi kita boleh tulis jawapan kita sekarang, iaitu 3 n kuasa 2 tolak 1, di mana n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, so kita dah pun menjawab untuk soalan nombor 6. Jadi jom kita tengok permakahan bagi soalan ini. Okey, yang pertama betul dia punya O. Okey, yang pertama betul dia punya O. So markah di sini adalah P1. Okey, ini betul P1. Okey, yang kedua P tolak M less than 5 tolak M. Okey, ini K2. Dan yang ketiga, jika ada 3 n kuasa 2 tolak 1, K1. Dan you mesti tulis you punya n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya n1. Okey, ini cara pemakahan. Maka jika anda betul semua jawapan untuk soalan nombor 6 ni, you dapatlah markah 5/5. Okey, jelas? Okey, so teacher mengharapkan untuk soalan matematika reasoning, anda dah mahir dan boleh menjawab jika terdapat soalan seperti ini. Okey, see you next question. Bye.